keempat tu pasal fault analysis. Jadi fault analysis tu kita akan buat secara fizikal lah. Dan untuk chapter yang saya hantar semalam, protection tu dan distribution nanti kita akan buat secara online lah ya. Sebab itu memang 100%nya theoretical lah. So jangan mengantuk sudahlah ya. 5.5 pula. 8.5 pun masih lagi separuh daripada kelas kita yang join. Okey, tak apalah, since dah ada nota. Dapat semua nota ni saya kat kampung ni. Saya kat kampung Melaka ni. Tu macam kan. Suara saya jelas Jelas, madam. Okey, alhamdulillah. So saya tak bercadang untuk membebel terlalu lama. Contohlah since slide dengan nota modul saya dah bagi dan dia merupakan satu chapter yang 100% theoretical, dan saya akan go through kuliahnya dan guna masa sendiri untuk membaca nota yang saya beri tu, modul, sebab dia merupakan salah satu soalan final jugalah yang insya-Allah akan telah pun dimasukkan contoh. Sebab soalan dah siap kan, dan telah pun dimasukkan dalam you all punya soalan exam. Ni kan mentua saya ni pelik dengar saya cakap seorang-seorang ni kan. Okey, tak apa. Alright, so saya izinkan saya untuk share screen share slide kejap Dah lama tak guna Google Meet ni kan. Terkial-kial juga ni. Bantu saya nanti Salah. Sekejap. Share screen. Sekejap Join. Masuk. Dah macam buat live pula. Masuk. Contoh kan. Okay, semua boleh nampak Kita go through je sebab semua boleh nampak ke yang saya share? Nampak, madam. Nampak Okey. Untuk yang chapter yang seterus ni, kita dah belajar yang pertama, kita dah belajar bagaimana kita nak mewakilkan kita punya electrical power system tu dengan one line diagram contoh Daripada one line diagram tu kita wakilkan juga, sebab one line diagram tu kalau you all ingat dia punya definisi adalah merupakan satu diagram di mana komponen-komponen yang ada dalam kita punya sistem tu diwakilkan dengan simbol-simbol. Itu ingat, itu definisi untuk one line diagram. Saya takut nanti untuk 3 markah soalan tu you all tak boleh nak jawab. Kita define one line diagram. So one line diagram kalau awak ingat, kita baru je lepas chapter tu, merupakan satu diagram yang mewakili kita punya electrical power system Maksud saya EPS, saya sebut EPS short form dia, dengan hanya simbol-simbol yang mewakili setiap komponen. Contohnya kalau kita ada transmission contohnya transformer, macam mana kita nak wakilkan di dalam sistem. Okey. Dan kita ada generator, kita ada beban, kita ada transmission line. Itu semua simbol-simbol yang kita gunakan, simbol-simbol yang digunakan untuk mewakilkan kita punya EPS. Yang itu definisi untuk one line diagram. Bila awak dah dapat one line diagram tadi, kita susah untuk membuat calculation. Maksud saya, calculation tentang total reactant ataupun total impedance yang ada
dalam sistem kita. Susah kita nak mengira total impedance, kita susah nak mengira total current yang flow dalam sistem kita tu. Kita susah nak mengira fault analysis nanti bila berlakunya tiba-tiba ada current yang besar masuk kat sistem kita tu, itu fault. Itu nanti kita explain untuk next chapter lah. Dan bila kita susah nak mewakili itu, kita kena represent kita punya one line diagram tu dengan impedance diagram. Saya harap by now you all dah dapat bezakan one line diagram, impedance diagram. Impedance diagram stand for Z, ya. Z tu Z adalah rintangan plus dengan reactant. Rintangan R plus dengan XL, itu Z. Jadi bila kita nak minta reactant diagram, kita omit di R. Kita buang R tu. Kita tinggalkan komponen induktor je dalam sistem tu. Yang itu kita akan guna pakai reactant diagram tu kita akan guna pakai untuk kita punya fault analysis nanti. Okay. So untuk calculation you all mungkin dah pening. Jadi kita stop dulu calculation. Kita pelan-pelan pula kita buat untuk theoretical pula. Okay, setuju ya. Saya tak nampak you all punya muka. Jadi saya cakap ni macam seorang je kan. Masih lagi dalam tajuk lagi kan. So bila kita dah dapat mewakilkan sistem kita dengan simbol-simbol, dan lepas tu kita dapat permudahkan sistem kita tadi untuk kita mengira values, contoh voltan, kita nak mengira power losses, kita nak mengira capacitance bank tu, kita dah mudah. So sekarang ni kalau ikutkan sistem kita dalam keadaan dah smooth, dah ready, dah tak ada nampak tak ada nampak bukan kata cacat cela lah apa, kita dah semua dah ada. Dah ada wakili, kita dah boleh kira. Tetapi itu sebabnya kalau ikutkan lepas chapter yang kita belajar per unit system tu, kita akan move kepada fault untuk kita kenalkan kepada you all bila masa fault itu berlaku. Once fault itu berlaku, what to do? Satu chapter saja akan menerangkan tentang fault. Jadi bila fault tadi kita skip dulu fault tu. Fault itu adalah bila tiba-tiba surge current, S-U-R-G-E. Surge current ni di mana dia punya ampere-nya dalam kilo M terlalu besar. Jadi bila terlalu besar fault tu berlaku, bila fault itu berlaku, sistem kita akan down. Trip lah apakah, bila trip dan kita tak ada buat dia punya protection, makanya komponen-komponen dalam sistem kita itu mungkin akan rosak. Jadi komponen electrical ni bukannya senang cerita lah, bukan RM1 2 kata orang dia mahal. So protection system ni kita kena ada dalam kita punya EPS. Kata orang dalam kita punya electrical power system. Protection system ni. Protection ni kita gunakan untuk apa? Itulah untuk melindungi bila ada benda yang abnormal. Tahu bila abnormal, you all tahu bila normal tu okey lah. Bila abnormal, keadaan tiba-tiba menjadi tidak normal. Sebagai contoh, bila fault itu berlaku. Biasanya fault yang akan berlaku, dia tidak normal ni. Bila ia berlaku, jadi kita perlukan protection kepada sistem kita. Supaya kalau dia nak trip pun, bukan trip the whole system. Dia akan pilih di mana tempat berlakunya abnormal condition tu. Itu macam. Laju sangat ke? Tak nampak muka you all tak best lah. Laju sangat ke? Oh, sedikit sangat. Okay, good. Jadi, that's why lah, so dalam soalan mungkin dia akan tanya kenapa perlunya fault ni, kenapa perlunya ada protection ni? Itu kita nak melindungi
sesuatu kita nak melindungi komponen EPS kita, melindungi daripada perkara-perkara yang tidak normal tiba-tiba berlaku dalam sistem kita. So dia bukannya akan protection ni dia punya apa nama tu, kriteria dia. Kriteria bagaimana kita nak, contoh kita nak pergi kedai, contoh kita nak pergi kedai, Encik saya nak beli protection system lah, contoh. Apa spek? Dia tanya kan, contoh. Itu kriteria yang diperlukan untuk protection system dalam kita punya EPS ni. Okay, so kriteria. Mula-mula kita kena tahulah kenapa kita nak ada protection system, why. Why, kita kena jawab yang why, when, what, why, when, how, macam tu kan. What, kan contoh kan. Kita ada apa, 4W apa, why, adalah nama satunya apa, dan how, 1H. What is the protection system? Why it is happening? Kenapa ia berlaku? Kenapa? Where? Di mana ianya berlaku? Kita kena locate. Kita kena identify kat mana berlakunya protection system. Contoh where. What, why, where. Lagi satu saya tak ingat. Dia ada 4W, 1H. Tak silap saya. Dan how. Yang how tu yang kali ikutkan untuk kita punya diploma 32403 ni, kita kena tahu how aja. Maksudnya in details macam mana kita nak buat protection. Katalah kita guna protection A. Dia ada calculation dia. Dan dengan calculation tu kita kata, oh calculation ni dia sesuai dekat zone zone apa ni, zone A ke B ke, contoh sekejap ni saya ni, dia orang ni saya dah beritahu saya cuti kejap saya kelas ya. Dia semua sekarang ni cuma kena ada bukti. Okay, so kita nak tahu yang itu yang kita akan cover dalam chapter yang ini. Saya pun tak tahu ini chapter berapa sebenarnya. Kalau ikut dalam saya punya modul, yang ini chapter 5. Sebab dia ada 6 chapter. 6 chapter. Chapter 5 ni tentang protection. Chapter yang seterusnya tentang distribution. Itu semua teori. Chapter 4 tentang fault. Kita langkau sekejap. Okay. So kita shall we proceed? So ini sebenarnya kalau ikutkan tu saya kata teori. Jadi you all kan kalau saya explain pun nanti ngantuk-ngantuk contoh kan. Jadi yang ini awak bacalah, tak payahlah nak jawab macam soalan essay dalam modul kan, bila jawab soalan contoh dia kata what is the purpose of protection system. Yang pertama tu yang perlu awak tahu, dia kata to clear and limit any damage, any abnormal condition tadilah, to distribution equipment. Sebab apa? Yang distribution equipment tu bahagian yang penting sebelum dia bagi kat load. Awak ada generation, transmission, transmission line yang kita tak cover dalam syllabus ni. Kita just beritahu dia transmission line je. Yang saya pun tak tahu kenapa syllabusnya, bukan saya yang buat. Jadi transmission line ni dia sama ada dia overhead yang atas kita yang tu, ataupun yang jenis underground. Dan kita ada transmission yang long distance, kita ada yang medium dan kita ada yang short distance. Bila kita ada long, short and medium ni, kita ada calculation di sini. Itu transmission line. Contohlah ni saya recall aja dulu. Kemudian kita ada bahagian distribution. Dia nak distribute. Jadi bila dia nak distribute, sekiranya dia nak distribute dekat kilang contoh. Dia nak distribute dekat domestik. Dia nak distribute dekat mana-mana factory lah. Di mana-mana apa nama tu, mana-mana lah, residential lagi lah. Dia nak distribute. Jadi in order to distribute fully electrical punya value, kita kena protect lah sistem kita ni supaya tidak down.
Jadi bahagian distribution tu penting sebab customer, kita sebagai customer ataupun end user, kita mengharapkan 100% daripada distribution zone tu. Kalau dekat distribution lagi dah ada masalah, dah ada fault yang berlaku, mana kita sebagai end user nothing lah, tak dapat apa lah, contoh lah. Itu semua common sense. Ya. Yang pertama awak kena tulis to clear and limit any damage. Kat mana? Distribution. Dia tak kata dekat generation, dia tak kata dekat dia dekat apa transmission. Dia kata dekat distribution. Sebab distribution tu kita punya yang main part lah sebelum sampai kepada kita kan. Kemudian dia semestinya automatic. Dia tak payah nak tunggu delay berapa second baru dia trip. Dia onkan dia switch off contoh. Itu kita akan belajar komponen-komponen ya. Kemudian dia kena isolate. Isolate mana kita pisahkan bahagian yang ataupun zone yang ada fault ni kita pisahkan dengan zone-zone yang lain supaya the rest of the zone tak ada kesan dia, terima kesan of the damage. Jadi kena ada satu sistem yang boleh protect macam tu. Boleh pilih-pilih. Kata senang kata pilih kasih lah. Yang ini dia pilih nanti. Yang zone ni tak ada masalah. Jangan kacau-kacau. Dia kata contoh lah ya. Kemudian dia kata to continuously monitor the network in order to ensure the maximum continuity of electrical supply with minimum damage of life, equipment and property. Maknanya benda tu mesti lifelong. Dia continuously. Consistent. Jangan kejap dia hidup, kejap dia tak hidup. Kan dah dapat dia punya purpose tu kan. Dia kena continuously monitor. Maknanya dia dalam keadaan mode standby je. Tapi dia standby bila ada trip je, dia off. Trip je, contoh. Dia pilih zone mana yang trip. Dia monitor. Supaya sekurang-kurangnya kita boleh limit the damage of the component. Limit lah. Mungkin kita nak selamatkan 100% tu mana ada yang kes-kes yang ideal kan kata orang kan. Kemudian tu dia kata to cover the possible failure of the main protection in order to improve the reliability of the protection system. Maknanya to cover the possible failure of the main protection. Maksudnya apa? Maknanya dia nak cover lah any kind of failure lah katakan. Supaya dia cover lah walaupun besar ke kecil dia cover. Jadi kita punya protection system tu kena ada lah sifat-sifat tu. Supaya kita punya sistem tu ataupun supaya kita punya protection system tu, protection system ni dia sistem tau, tapi dalam sistemnya dia ada tools dia, ada equipment dia. Nanti saya beritahu 3 benda je dalam protection system tu. Jadi dia protection system ni kenalah bekerja dengan efektif lah supaya kebergantungan ataupun reliability of the system yang kita pilih tu terjamin. Faham tak? Jadi ada 5 lah kata orang lebih kurang yang main utama kenapa kita kena ada protection system. Kita tahu dia punya why, what, why kita need. So dan dia punya sedikit sebanyak ciri-ciri yang diperlukan. Okay, so the main requirement of protection. Apa yang orang kata kalau awak nak beli handphone lah contoh lah kan. Awak kena pilih handphone yang yang ada ciri-ciri yang tertentu kan yang awak nak. So sebagai customer kita kena ada main criteria apa jenis sistem yang kita nak. Okey. Supaya awak dapat jelas lagi gambaran dia, protection system ni is a system consists of 3 main komponen. Pertama, dia kena ada 3 ke? Confirm lah dia kena ada wire lah contoh dalam sistem kan. Kemudian dia kena ada relay. Dia kena ada
transducer nanti kita sebut. Kita akan ini Kemudian kena ada circuit breaker. Bukan hard breaker circuit breaker. Jadi kita ada 3 utamanya lah. Kita kena ada circuit breaker tu sebagai dia punya on off. Ada trip dia tak dia buka circuit breaker. Circuit breaker saya rasa sebagai seorang yang ambil sistem kuasa, you all dah boleh tahulah circuit breaker tu macam mana kan. Itu kita akan cover dalam last chapter. Itu macam kan. Ini kita sentuh je kan sebab kita nak tahu tentang protection system. Mak betul saya dah risau saya cakap seseorang. Kemudian ada soalan dia? Media ada tulis sebab slide tak gerak. Kan dah kata shock sendiri. Daripada tadi lah tak geraknya. Ini gerak? Gerak. Oh, dia tak boleh ni full screen ke macam mana? Oh, daripada ini tadi ada? Dia purpose tadi? Gerak tak tadi? Ada. So sekarang ni slide kita yang ketiga. Kita ada 17 slide. Contohlah kan. Biasa slide ni you all kena tahu tapi saya dah share kan. So sekarang ni slide ketiga dia bergerak? Gerak. Okay. So sekarang ni slide yang seterusnya adalah menerangkan tentang requirement, keperluan yang kita kena ada kepada protection system ni. Saya ulang balik protection systems, nama pun sistem. Jadi dalam sistem tu ada consist of 3 komponen utama yang kita kata set komponen yang diperlukan untuk kita ada protection system kita. Pertama, kita kena ada transducer. Nanti saya akan terangkan. Transducer. Kemudian kita kena ada relay. Relay ni sebagai dia punya switches. Switches lah. Switches untuk kita on off kan kita punya circuit breaker. Circuit breaker tu dia on off lah. Relay ni sebagai dia punya penyalur current. Dan transducer ni dia akan pilih. Sama ada yang trip tu current ataupun voltage. Itu yang tak kan. Kita nak tengok high current ke ataupun high voltage. Dia akan pilih. Dia akan tengok. Tetapi yang relay dengan circuit breaker tu is a must. Mesti ada. Kena ada. Kalau tidak, circuit breaker tu tak ada function. Circuit breaker tu lah yang akan on off kan kita punya sekiranya ada fault yang berlaku. Atau fault yang di mana abnormal condition tadi. Pertama ni saya dah kata tadi, dia kena reliability. Dia kena reliable. Maknanya protection system kita ni kenalah kita boleh harap. Jangan kita tak boleh nak bergantung kan. Awak pun kalau ada kawan yang tak boleh harap, kan contohnya malas juga awak nak rapat-rapat dengan dia. Contohlah contoh saya tu tak berapa bagus lah kan. Maknanya reliable ni dari segi operate-nya, dependably when fault condition occurs. Even after remaining idle for months of year. Maksudnya walaupun kita punya protection system ni fault tak pernah berlaku contoh. Jadi dalam sistem kena ada tapi fault jarang berlaku. Tapi once dia berlaku walaupun dah bertahun-tahun kata kita tak pernah initiate the protection system tapi still bila ada fault yang berlaku tiba-tiba dia masih boleh berfungsi. So dia reliable. Kita patutnya kena ada tu. Jangan kata kita dah lama tak guna. Contoh kalau kita dah lama tak guna barang elektronik kan. Kadang-kadang rosak juga komponen tu kan. Barang tu kan. Macam saya lah kat rumah. Orang ada radio, kita nak radio. Contoh kan. Contohlah dululah zaman saya. Tapi jangan guna. Bila guna pasang lagu raya je. Okey, kita dah ada berapa orang ni dalam ni? Saya risau, saya faham dah konsep of share device dah mula berlaku balik lah kan. So sekarang kita ada partisipannya 78 orang.
saya orang kata bersangka baiklah you all ramai yang kongsi device sambil-sambil baring dengar contohlah contoh. Okey, kita proceed. Okey, check sekali lagi boleh gerak? Boleh? Boleh Boleh madam. Okey. So dah kita ada reliability, yang keduanya kita kena ada selectivity. Dia kena pandai apa? Select. Dia kena ada keupayaan untuk memilih. Memilih untuk apa? Memilih kawasan-kawasan yang ada port saja. Maknanya untuk macam contoh yang saya bagi dalam ni, dia kena avoid. Dia kena pandai memilih supaya tidak terjebak dalam false trip. Kan? Dan terjebak dalam trip yang acah-acah je ada trip. Ingatkan trip. Contoh acah-acah. Maknanya kita pun ada juga kan. Apa scammer. Tiba kita tak terjebak dalam tu, apa protection. Contoh saya memang contoh yang tidak berapa kena, tapi you all faham dia memilih. Dia boleh identify, oh this is the real trip. This is not real trip. Kan contohnya. Sebab trip tu akan berlaku bila kita ada kilo ampere yang berlaku dalam sistem kita. Dia trip dengan overcurrent kan. Overcurrent ni kita masih boleh tolerate lagi. Overcurrent terlebih current. Tapi trip ni memang dah terlebih sangat. Contoh. Jadi protection kita ni, sistem kita ni dia bila overcurrent tu dia akan pilih-pilih lagi. Ni dah terlebih over ni tak dia trip. Itu macam. Jadi kalau you all jawab dalam ni selalu kalau saya buat soalan lah kan. Saya belum lagi skodeng soalan-soalan final tu kan. Jadi yang macam ni lah awak jawab, tak payah nak panjang berjela tau. Sebab kita bukannya buat karangan. Kalau awak jawab kata apa requirement, criteria of the protection system. Awak bagi contoh pertama reliability. Sembanglah sikit, goreng sikit kan. Jangan sampai hangit dah lah kan. Kadang-kadang saya tengok student bagi satu reliability tu boleh menggunakan 3/4 kawasan A4 tu. Apa tu kertas kajang kata orang kan. Contohlah dalam kita punya skrip tu. Itu baru satu. Contoh kan. Kalau ini ada 5. Katalah satu soalan untuk protection ni 25 markah. Bayangkanlah. Kena agak-agak lah kan. Kadang-kadang pemeriksa pun apa benda yang kau goreng ni, contohlah kan. Kadang-kadang malas nak tu, oh panjangnya, ni dia faham lah ni. Bagilah markah penuh contoh kan. Tapi saya menanda, okey ada bunyi, okey betul-betul ada bunyi, okey ada bunyi. Walaupun 2-3 ayat aja kata orang kan, ni ada bunyi ni. Jangan tak bunyi langsung jawapan awak tu, memang tak ada markah lah. Contoh dia speed, kena laju, dia kena bertindak pantas. Kalau protection systemnya mandom, kata orang Kedah, orang kata orang utara mandom, penyegan, mandom, lemah gitu kan, lesu gitu, buat apa kita nak guna contoh kan. Kemudian dah for sure economical, dia provide nak maximum protection at minimum cost. Itu bahagian orang costing lah kata orang kan. Dia simple, dia jangan terlalu kompleks. Protection system kita ni kena simplicity. Contoh. Dia apa nama tu, minimize protection equipments and circuitry. Maksudnya dia tak serabutlah Lita untuk kita design protection system kita tu. Mungkin kita kata main komponen tadi ada 3. Dia pula tambah ni. Okey, kita guna apa nama tu, adjustable punya pula. Contoh tak perlu. Dia nak simplicity, tapi dia boleh offer maximum punya protection lah, maximum punya. Okay, faham? Any question? So kita dah tahu why we need protection and then the criteria dia. So now kita akan gali apa nama tu, jenis-jenis protection system yang kita kata commonly being installed in our EPS. Setuju? Okay, basically dia, ni tak boleh. Ini yang saya kata tadi ni. Components of protective schemes. Kita ada apa yang kuning tu kalau tengok. Nampak ke?
jelaskan slide saya ni. Contoh tak apalah saya ni saya ni dulu. Ni kalau tengok components yang diperlukan untuk protection scheme kita ni. Dan kalau tengok yang apa nama tu, yang dalam kotak hijau ni, you all nampak hijau itu cara dia beroperasi. Itu macam. Jadi saya kalau nak jawapan, saya tak nak yang pada suatu hari di hari cuaca yang terang, angin yang menderu-deru, saya pun tak pandang kan. Kita technical student tak ada yang jenis-jenis karangannya macam novel kan, macam tak ada. Kita tak facts, contoh kan. Okay, so apa tu protection scheme kita? Sorry belum sarapan. You ada sarapan? Belum. Lepas ni nak mencari sushi. Ni bagi cooling down. Puan ni tiba-tiba lah pula sushinya, kan contoh. You all kena tahu apa dalam komponen protection scheme kita ataupun dalam sistem tu. Lepas tahu apa komponennya, bagaimana dia berfungsi. Contoh. Itu saja. Kan? So yang pertama yang awak kena ada, of course lah fault. Kalau fault ni tak ada, tak protection sistem kita ni, dia duduk diam je lah contoh. Dia tak berfungsi lah contoh. Kemudian kita kena ada yang pertama, tak kisahlah yang mana pertama, kedua, tapi yang akhir sekali circuit breaker lah. Circuit breaker ni yang dia akan cut the fault. Dia stop, contoh circuit breaker ni. Kemudian apa orang kata? The next importantnya of course lah relay. Relay ni kan. Relay ni untuk apa? Contoh kan. Kemudian transducer ni. Ni yang saya kata transducer ni. So, dia punya operation, dia kata yang awak tengok yang sini when a fault occurs in the system. Fault ni berlaku kat sini. Kat sini contoh. Nampak mouse saya gerak-gerak ke? Anyone respond please? Saya kadang shock sendiri ni. Mouse. Tak nampak ada. Oh, tak nampak. Macam ni? Nampak madam. Oh, kalau full screen tak boleh dia kena macam ni tak apalah. Kalau macam ni pun you all boleh nampak slide saya dengan jelas kan? Okay. So, okay, alhamdulillah. So bila fault ini berlaku fault, kalau awak ni ni tak ada ni tak mana punya English teacher. Saya lah tu. When fault occurs in the system. Fault berlaku dekat sini, titik hitam ni. A voltage or current signal. Dia boleh bagi sama ada kalau kita guna transducer ni, dia punya alat sama ada kita ada apa nama tu? CT tu current transformer ataupun VT, voltage transformer. Dia tengoklah mana satu awak nak guna. Dalam transducer, nama transducer tapi dalamnya sama ada CT, current transformer ataupun VT, voltage transformer. Kalau current transformer, dia akan detect current signal. Kalau voltage transformer, kita akan detect voltage. Itu sebab dia kata, when fault occurs in the system, a voltage or current signal, bukan and a voltage or current signal is transmitted to a relay by a transducer. Maknanya bila fault berlaku di sini, dia akan detect yang abnormal apa? Current ke voltage contoh kan. Jadi transducer ni dia akan kesan. Kalau over voltage, maknanya kita akan gunakan CV. Curriculum vitae pula CV current kita akan guna VT. Anak-anak. Voltage transformer. Dia yang akan detect dalam transducer ni dan dia akan bagi signal kepada relay ni. Okey relay, ni ada overcurrent ni contoh. Dia akan transmit to a
a relay by a transducer. Dia akan transmit over current ke over voltage tu kepada relay melalui transducer ni. Transducer check dulu over current, over relay. Over current ataupun over voltage. Nak guna current transformer ke ataupun voltage transformer. Okey, dia dah detect, dia akan relay the information kepada relay ni. Dia akan convey, dia akan bagi signal tu kepada relay ni. Relay ni pun sebagai switch kan. Jadi the relays in turns, nombor 2 tu. The relays in turns, selepas tu relay ni akan operate a circuit breaker and clear the fault. Relay ni sebagai switch untuk circuit breaker ni. Jadi bila dia detect ada overcurrent ataupun over voltage, relay ni akan beroperasi sama ada dia normally close ataupun normally open. Normally close, bila dia normally close, bila ada over voltage dia akan open the switch lah. Bila dia normally open, dia bila ada berlaku fault ke dia akan close the relay. Bila dia close, dia macam switch kan, on off. Bila on the relay ni, circuit breaker pun akan berfungsi dan dia akan cut ataupun dia akan clear the fault. Maknanya kita punya the rest of component, contohnya kita punya transformer yang luar-luar ni, dalam keadaan selamat lah. Sebab kadang-kadang komponen kita ni kalau dia terima tiba-tiba voltan tinggi ataupun current tinggi, dia tiba-tiba dia burst. Dia rosak lah ya. Jadi inilah protection kita. Inilah 3 beradik ni. Kalau kita masak, kita ada itu 4 sekawan kan, rempah-rempah tu kan. Kata kayu manis, bunga lawa, bunga cengkeh. Lagi satu tak ingat. Macam itulah. Yang perempuan mesti tahulah kot. Memang saya perempuan tapi kadang-kadang saya tahu barang ni tapi namanya tu kan. Contoh. Jadi ini 3 serangkai. 3 sekawan, 3 serangkai circuit breaker, transducer and relay. Any questions so far? Senang kan? Protection system kita berfungsi. Saya dah permudahkan awak daripada nota ataupun modul yang saya bagi tu. Boleh? Setuju? Boleh proceed? Boleh. Tak apalah. Oh, okey. Boleh, madam. You all ni dah sarapan ke belum ni? Belum, madam. Belum ya, samalah kita kan. Contohlah kan, baik pasang niat je puasa kan. Hari ni 29 hari ni 28 Syawal, masih lagi beraya kan. You all masih lagi beraya ya. Contohlah ya. Saya dah tak ada lah kot. Contohlah ya. Okey. Tak apa, kita ada 80 alhamdulillah, yang lain tu share device. Okay, shall we proceed? Okay. Now, next slide menceritakan tentang sama je. Transducer ni yang saya kata tadi, transducer ni. Sekarang ni kita dah korek lah sikit-sikit. Transducer tu apa dalamnya? Transducer ni made of what ni sebenarnya? Diperbuat daripada apa? Contoh. Yang pertama ni maksudnya ini adalah alat-alat ataupun komponen-komponen protection kita. Yang pertama transducer. Transducer ni dia mungkin ada CT atau VT ni yang saya sebut tadi ni. Kan? So location of instrument transformer ataupun kita panggil instrument transformer. Transducer ni nama glamour dia instrument, bukan. Nama glamour dia transducer. Nama engineering dia instrument transformer. Instrument transformer. Instrument transformer ni sama ada dia current ataupun voltage. Okay. So sekarang ni awak tengok kita locations of kat mana kita nak pasang. Kalau awak tengok ya, ni kalau kita guna, dia kan boleh dua-dua kan. Dia akan pilih sama ada current ataupun voltage. Jadi dua-duanya kena ada dalam sistem kita, dalam transducer tu. Jadi kedudukan macam ni lah. Biasalah kita punya voltage, biasalah akan dia punya negatif akan ke ground lah. Jadi kedudukannya voltage kat sini, current tu in series dengan kita punya, dia in series lah dengan kita punya primary conductor lah. Contohlah ya, dia pasangan dia ni cara dalam transducer ni. Saya pun tak tahu kenapa saya cakap laju-laju.
Siapa nak ngejual tak tahu. Sekejap saya isi minyak kejap. Contohlah air putih je kan. Contoh. Kan letak air Milo kan water Leo pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas ni dalam pukul 11 saya kena ke hospital lah. Itu yang saya buat. Petang saya tak dapat nak buat. Ya, asing yang saya combine sekali lah. Okay, dia kata CT yang hijau ni. CT reduces the primary current. Of course lah, current transformer kan. Dan voltage transformer reduces the primary, reduces the primary voltage. Maksudnya, yang dalam kotak kuning ni, the VT reduces the primary voltage and the CT reduces the primary current to the much lower standardized level that suitable for the operation of the relay. So relay kita ni pun apa nama lagi transformer kan. Transducer ni dalamnya ada transformer. Sama ada CT atau VT. Jadi transformer ni dia nak step down. Kalau segala-galanya sama ada voltage tu dia step down ataupun current tu dia step down. Jadi supaya relay kita ni pula tak burst lah pula kalau dia over yang masuk kat dia tu over. Jadi CT ni transducer ni the sort of the protection of the relay jugalah sebab dalamnya ada transformer. So dia kata dia limit reduces the current to much lower standardized level. Maknanya yang ngam-ngam je untuk dia on supaya circuit breaker kita on. Relay ni dia tak cut the fault ataupun the failure tu lah. Dia cuma on off je. Yang cut the failure is circuit breaker. Circuit breaker. Okay, ini faham transducer. Kemudian dalam relay pula, kita ada jenis-jenis lah. So don't bother lah dia punya jenis-jenis ni. Cuma lagi, tinggal lagi kita kena tahu apa fungsi relay ni. Contoh. Dia baca yang merah tu, sense any changes in the signal it is receiving. Usually from a current or voltage source. Maknanya kita dah ada normal lah kan, relay ni kan. Normal voltage dengan current level. Tiba-tiba ada berlaku kenaikan lah. Dia atau kekurangan ke sebab dia sense any changes in the signal. Signal yang dia bagi, yang dia terima tu, tadi dia terima signal tu daripada transducer. Dia kata ada macam ada berlaku sedikit perubahan lah. Jadi dia mula dah dalam keadaan nak beroperasi lah kan. Kemudian dia carry out a specific operation generally to close or open electrical contact. Ya biasalah open or close ni macam switches lah. Kemudian lastly dia kata fungsi dia a device that will energize by appropriate system quantities indicates an abnormal condition. When the contacts close, the associated circuit breaker circuit are energized and the breaker contacts open isolating the faulty part of the system. Ini dia cerita senang. Cerita ni abnormal conditionnya dia akan onkan circuit breaker. Circuit breaker pun mulalah dia open ataupun dia boleh dia beroperasi untuk isolate the faulty parts of the system. Faham Dia bendanya repeating, dia ulang-ulang. Saya nak menambahkan slide kan contohlah. Contoh Okey, masih boleh lagi dengan saya Alhamdulillah. So relay dia nak tanya fungsinya on off je. Cuma dia sembang-sembang lah banyak sikit kan supaya nampak slide tu penuh satu page kan. Nanti kan slide saya satu page saja dah habis kelas kan. Cuma saya nak tanya untuk yang Spark dah keluar ke belum? Dah week kan kita week berapa Saya pun tak ingat. Nanti kalau tu mohon jawab anak-anak bukan saya akan ditanya kalau katalah student saya ada 90. Kalau saya akan ditanya kalau tak ramai yang jawab dan saya juga akan ditanya mungkin akan ditanyalah kalau wah excellentnya contoh dan dah tentu-tentu saya akan dipanggil sekiranya student bagi average 1 gitu.
Contohlah tapi saya tak kisah markah dia, insya-Allah. Yang penting you all jawab. Mesti nanti saya tak naklah percentage of responding dekat saya punya kelas teruk kan. Sebelum-sebelum ni memanglah tak full tapi still lagi dalam 90 above kan. Bukan markah saya, maknanya student yang jawab. Jadi you all kena buat yang tu, saya ingatkan dulu jangan tak jawab Semua lecturer macam tu. Bukan saya saja Okey, seterusnya kalau tak ada soalan, kita move kepada next. Itu kita belajar tentang release. Tadi transducer dah, release dah kan. So ini dia sembang tentang overcurrent relay. Relay ni pula banyak, dia ada overcurrent. Maknanya dia akan sense very high current levels. Overcurrent. Kalau tengok kat transmission line tu, kalau macam kotak tu. Ada soalan ke? Saya pakai earphone jadi ada bunyi-bunyi sikit contoh kan. Saya rasa ada soalan ke? Anyone? No one. Tak ada. Okay Alright. Okay, so kurang-kurangnya adalah seorang respon. Jadi saya tahu walaupun saya nampak MA apa dekat you all punya ni kan masih mendengar lah kan. Okay, apa saya proceed? Boleh tanya soalan nanti So overcurrent relay ni dia detect very high current level lah. Dia akan ulang lagi excessive current. Of course lah kan. So overcurrent protection is primarily intended to operate only under fault condition. Dia ulang lagi, betul lah overcurrent ni kan. Kemudian overcurrent relay can be classified into 3 groups. Kita ada 3 overcurrent relay ni, mana dia akan detect bila current yang berlebihan, of course lah. Cara dia detect kan, cara dia berfungsi adalah bergantung kepada number 1, 2 and 3 ni. So yang next slide ni kita akan sembang tentang yang pertama tentang ini apa ni? Definite current protection ni tak apa. Dia akan tengok tentang definite current or instantaneous. Tiba-tiba je kan kata. Ada cara dia kan definite current or instantaneous. Itu yang jenis overcurrent relay yang fungsinya ini. This relay is referred as definite ataupun instantaneous overcurrent relay. The relay operates as soon as the current gets higher than the preset value. Ni kan dia current protection definite ataupun instantaneous. Maknanya dia bekerja dengan instantaneous. Instantaneous tiba-tiba ataupun dia istilah bahasanya as soon as dia nampak ataupun dia rasa ada current gets higher than yang kita dah set kan. The relay is adjusted based on its location in the network. The relay located furthest from the source operate for a low current value. Apa maksudnya? Maknanya kalau dekat dia furthest, dia makin jauh daripada kalau location overcurrent relay ni terletak ataupun kita install paling jauh daripada sumber kan, maknanya dia akan operate for a low current value. Apa maksud itu? Maknanya makin jauh kan, makin jauh dia letak kan, maknanya yalah macam awak juga bukan awak lah, macam saya lah. Kalau saya pergi kelas kan makin lama makin sikit je saya terima tau. Apa nama tu, maknanya current tu, overcurrent tu dah ditapis panjang kan. Dan terima kita sikit lah kalau kita dah letak. Kalau kita letak jauh daripada sumber. Kan, sumber fault tu lah. Example, dia kata when the overcurrent relay is connected to the end of distribution feeder. The end of distribution it will operate for a current lower than that connected in the beginning of the feeder, especially when the feeder impedance is larger. Maknanya dekat feeder kan, senang cerita lah, yang A dekat dengan port contoh, yang B jauh. Jadi kalau yang A ni dia punya impedance dah tinggi, maknanya dia dah tapis banyak tau. Apa nama tu?
overcurrent yang berlaku. Jadi yang B ni akan terima sikit lah. Maknanya benda tu mula tinggi, lepas tu at the end sampai ke B dia jadi kering pula. Dia jadi apa nama tu? Makin minimize. Makin minimum lah. Itu definite ataupun instantaneous punya overcurrent. Dia punya location kalau kita letak dengan sumber kan, dekat dengan sumber ni, maknanya bila yang jauh daripada sumber tu dia akan terima sedikit lah. Maknanya makin lama port tu telah diminimizekan. Contoh. Ini yang jenis definite. As soon as dia kata ada je perbezaan dengan set value kita, dia dah mula beroperasi. Contoh macam ni lah. It operates ini diterangkan dalam bentuk apa nama tu, dalam bentuk diagram. Dia kata yang kuning ni, does the relay with the lower setting operate first and the disconnect, apa benda ni? Does the relay with the lower setting operates first and disconnects load at the point nearest to the port. Apa benda ni? Contoh. Maksudnya untuk yang ni source kan? Kalau yang 5 ni dekat dengan source kan, sumber. Dia paling tinggi. Dia respon cepat. Dia respon kan. Lepas tu yang ujung ni kalau tengok ni makin sikit lah dia decreasing. Itu macam makin jauh kita locate, kita nak letak kat mana overcurrent relay kita ni. Kalau dekat dengan sumber, maknanya dia nampak je ada overcurrent, dia akan operate. Tapi dia tak putus terus tau. Dia akan makin jauh, maknanya slowly tau, port tu habis. Bukan dia cut dia, habis. Tak, dia slowly. Sampai kan, slowly. Okay, boleh terima ni? Okay, kemudian kita kata ada yang kita ada tadi, mana dia? Ni kan, definite time. Definite time. Ini bergantung pada masa. Yang atas ni definite current. Maknanya bergantung pada berapa banyak current yang kita dapat tu. Yang ini masa. Yang kedua ni jenis masa. Definite time release. It enables the setting to be varied to cope with different levels of current by using different operating times. Maknanya, okay, current dah berlaku. Port dah berlaku. Okay, yang kamu ni contohlah. Yang A, dalam masa 5 second kena bergerak. Kalau 5 second ni tak dapat juga, pas pada yang 10 second. Macam tu. Faham tak? Dia set berapa masa supaya saya ni tak tahulah, tak boleh nak cakap slow. Walhal kan tak perlulah kita nak cakap kuat-kuat kan. You all boleh dengar kan. Kalau saya cakap macam ni. Mana? Boleh dengar kan? Boleh kan? Kalau saya cakap ni. Boleh dengar Puan. Kan? Kenapa saya perlu menjerit-jerit? Bukan saya menjerit. Itu sebab mak mentua saya pelik. Contohlah kan. Abaikan. Okey, faham ya? Yang pertama tadi, dia sense, mana ke dia? Ni. Yang definite current. Dia sense current. Ini maknanya higher current, maknanya yang protection dekat dengan sumber tu, port berlaku tu, dia akan detect, dia akan minimizekan. Slowly. Tetapi yang kedua ni, dia bergantung pada time. Kita setkan overcurrent relay kita tu menggunakan masa. Itu macam, dia kata, setting, enables the setting to be varied to cope with different levels of current by using different operating times. Lepas tu, it also operates according to the preset operating time that connected with the timer. Tak apa, baca dulu. The setting can be adjusted in such a way that the breaker CB, circuit breaker, nearest to the port is tripped in the shortest time. Maknanya circuit breaker yang dekat dengan port berlaku tu, dalam masa 1 second je dia dah detect. And the remaining breakers are tripped in succession using longer time delay. Maknanya dia trip, kalau ada lagi dia yang kalau apa nama tu? Kalau dia tak boleh counter, dia trip tapi masih ada lagi, yang lain tu kita set dan 10 second dia akan detect, 15 second macam tu. Faham tak? Dia bergantung pada masa. Kita tengok masa, kita kata first
apa nama tu circuit breaker dalam masa 2 second. Apa tu next kita set dalam masa 10 second circuit breaker yang kedua pula yang akan on. Dia macam kita explain kat sini lah gambar raja ni. Ni dia time dia tadi current ni time protection. Maksudnya the setting can be adjusted in such a way that the breaker nearest to the fault is tripped in the shortest time and the remaining breakers are tripped in succession using longer time. Sebab apa ni kita perlu? Sebab apa? Kadang-kadang dalam satu dalam satu sistem kan kita dah bagi, kalau awak tengok saya punya analisis untuk yang last class hari tu, Allah Akbar, per unit system kan saya perkenalkan zoning system kan, zone. Jadi kita punya sistem ni dia akan bahagi ikut zone tau. Jadi dalam zone tu, zone A, contoh zone A, zone B, zone C. Mungkin fault tu akan berlaku dekat B. Jadi kat mana yang bila berlaku fault tu dekat B, circuit breaker mana yang paling hampir dengan dia yang akan bertindak secepat mungkin. Faham tak? Jadi kita set masa dia. Katalah kita set yang circuit breaker yang kedua, yang jauh sikit daripada fault. Kan? Takkan kita nak set lagi contoh yang A ni, contoh yang circuit breaker 1 dia dekat dengan fault. Kalau dia tak berfungsi, katalah kita set untuk yang circuit breaker 1 ni 1 saat. Circuit breaker yang kedua ni dalam masa 2 saat, contohlah. Kan? Ataupun itu yang normal. Maknanya makin jauh daripada fault tu kita setkan lebihlah masa dia. Takkan kita nak set yang dekat dengan fault ni 5 saat, yang circuit breaker kedua kita nak set yang 2 saat. Maknanya kalau dalam masa 2 saat, circuit breaker kedua ni lah yang akan beroperasi. So circuit breaker yang pertama tadi, yang kita set 5 second tu, membazirlah kita pasang dalam sistem. Buat apa? Since dia dah boleh langkau yang circuit breaker yang pertama tadi. Sebab kalau yang jenis yang time protection ni, dia bergantung bila ada fault berlaku, circuit breaker mana yang kita set masa dia paling orang kata paling pendek. Jadi yang paling pendek tu yang akan cut the fault. Faham? Maksudnya untuk jenis yang economical, memanglah dari segi common sense, yang mana yang dekat dengan fault tu yang akan beroperasi dulu kan? Takkan yang jauh pula yang beroperasi. Maknanya yang circuit breaker yang dekat-dekat dengan fault tu kita set masanya terlebih, dia tak fungsi lah. Yang kita dia punya masa membazir, contoh kan. Jadi contoh macam ni lah kan, kita ada source, katalah dia tunjuk sini fault tu berlaku dekat sini, dekat yang anak panah ni. Maknanya yang circuit breaker dekat nombor 2 nilai yang akan berfungsi. Contohnya lah kawasan ni, zone ni, dalam masa 0.25 saat contoh kita set. Takkan kita nak set sini 1 saat, contohnya dekat sini kita set 1 saat, dekat dengan source ni kita letak 2 saat. Katalah saya nak set sini 5 saat lah, senang dekat dengan sumber ni 1 saat. So yang mana yang akan detect? Yang 1 saat ni lah akan detect. So yang sebelum ni membazir. Dekat nombor 3, 4, 2 ni semua membazir lah kita pasang. Contoh so mana yang dekat dengan fault tu berlaku, dia yang akan beroperate. Kan? Boleh jadi dia punya macam ni juga. Dekat dengan source ni kita kata kita letaklah ni generator lah, yalah. Apa nama tu, dalam masa 1.5 saat dia decreasing. Maknanya makin yang contohlah katalah fault tu berlaku dekat zone 3 dengan 4. Yang mana yang akan beroperasi? Kan? Dia tengok yang ni lah, yang 0.5 ni. Yang paling dekat dengan tu dia yang akan beroperasi dalam kes ni kalau zone tu berlaku,
Kalau fault tu berlaku kat kawasan 2 atau 3 kan. Contoh. Fault yang circuit breaker yang akan beroperasi 1 ke ataupun 0.25. Of course lah 0.25 kan sebab dia kita dah set kan bila fault dia berlaku dalam masa 0.25 saat awak kena beroperasi circuit breaker 1, faham? Contoh. Katalah fault tu berlaku antara zon 4 dengan 5 ni dekat sini. Contoh kat mana circuit breaker mana yang akan detect? Yang ni kan sebab dia paling shortest. Jadi yang 1.005 ni useless. Dia tak akan berfungsi. Membazir lah dari segi ekonomikalnya dia ada satu pembaziran. Kita pasang kan. So ini kalau awak nak pilih yang jenis time protection. Jadi kita susah sikit nak letak time kan. Contoh sebab kita tak tahu kat mana fault tu akan berlaku, betul tak? Tapi dia punya dari segi teorinya macam tu lah. Yang mana kita limit yang paling shortest time, dia yang akan detect dulu. Okay. Kemudian kita ada yang seterusnya. Ini tentang inverse time relay. Ni inverse time. Kita ada kan tadi ada 3 kan. Kalau ikut slide yang sebelumnya kita ada 3 jenis. Definite current, definite time, lepas tu inverse time. Ini pun time juga, inverse. Dia bekerja dalam keadaan terbalik pula ni. Bukan terbalik macam mana. Kita tengok apa terbaliknya. Okay. Inverse time protection, dia time juga. It operates in a time that is inversely proportional to the fault current. Apa maksudnya? Dia advantages over definite time relay, bergantung pada relay sebelumnya, time tadi, is that for very high current, much, apa ni? Sorry saya tak much. C ni much shorter tripping times can be obtained without risk the protection selectively. Sendiri punya ayat sendiri nak sebut susah. Inverse time relay also referred to inverse definite minimum time or IDMT over current relay. For high, dalam yang kotak orange ni, for very high current, much shorter tripping times. Characteristic of inverse time. Maknanya kalau ini current kalau ikut current masa. Kalau currentnya sikit, masa dia ambil banyak. Di mana-mana sikit sangat ni. Apa nama tu? Biarlah lambat sikit dia trip. Contoh. Kan dia makin banyak dia tengok macam current tu masuk makin zah. Lebih puluhan kilo ampere, dia masa dia sikit, dia terus ambil dalam masa 1 second kata dia beroperasi. Tapi kalau currentnya yang masuk tu sikit-sikit, tapi still dia fault, tapi tak banyak, dia ambil masa lah 10 second je lah. Contoh, 10 second lah dia beroperate. Dia inverse. Kan? Yang tadi, ada je fault, dia terus detect. Dia detect yang mana? Yang mana kita setkan markah pula. Masa yang paling kecil, paling shortest, dia yang detect dulu. Tetapi yang ini dia pilih pula. Oh, current tak banyak Current tak banyak, okey lah kita slow-slow lah kita trip. Contoh. Kalau current tiba-tiba banyak je, okey tak boleh tangguh ni, pump terus trip. Itu macam cerita-cerita cakap kampung je lah. Okey, faham tak ketiga-tiga relay ni? Tadi transducer, kemudian kita ada relay. Relay pula dia ada jenis-jenis. Awak nak relay macam mana? Contohlah kan kriteria dia. Kemudian kita ada satu directional relay. Relay juga tadi yang jenis-jenis overcurrent relay. Ini directional relay, kemudian kita ada, tak ada. Kita ada directional relay. Directional relay ni kalau awak ada sistem, sini generator. Sini load. Katalah trip ni berlaku kat mana, dia akan ikut je ni. Dia akan apa nama kata? Circuit breaker ni, dia kata directional overcurrent relay are normally used on incoming line circuit breaker. Okay, tak faham. On buses which have 2 or more sources. Macam ni nanti saya terangkan. They are connected to trip
an incoming line breaker for fault current flow back into the source so that a fault on one source is not fed by other sources. Tak apa nanti. The relay sends the fault current in only one direction. The relay does not operate when the current in opposite direction. Okay. This can happen in ring or mesh type system and a system and in system with a number of in-feed point. Apa maksudnya? Dia senang dia. Ada generator, ada load. Kadang-kadang kita punya sistem, kalau saya bagi dalam nota gitu, awak tengok generator kita ada sampai 3-4 generator. Kita tengok bergantung pada generator dan load. Generator dan load. In between generator dan load tu ada berlaku fault. Contoh, in between ini dia ambil satu set antara generator dengan load. In between berlakunya protection tu akan berlaku macam ni lah. Secara directional. Maknanya dia akan circuit contoh AEF ni circuit breaker. Contoh. Kalau katalah berlaku dari sini. Circuit breaker yang akan berfungsi antara A, B, C dan D. Dan F. Dia tak akan, yang E ni dia tak akan beroperasi. Sebab dia dah opposite direction. Kalau katalah circuit breaker, fault tu berlaku antara B dengan C. Contoh AB lah yang akan beroperasi. C tak. Dia tak boleh bergerak inverse. Kan? Apa yang dah berlaku? Berlakulah dia tak akan terima yang ni. Katalah dah kalau yang berlaku dekat P ni contoh, yang circuit breaker yang akan on tu bergantunglah kepada kita set time ke, kita set current ke kan, contoh tadi kan. A, kalau A lepas B, C, D, F. Yang E tak akan bergerak lah, tak akan berfungsi lah. Contoh. Okay, ini directional. Dia ikut flow lah, dia ikut current lah, current flow kan, mana ada current flow opposite direction kan, contoh generator dengan load. Dia ikutlah, kalau berlaku dekat, katalah berlaku dekat antara C dengan D. Yang akan bergerak A, B, C saja, D tak. Walaupun dia paling hampir dengan fault yang berlaku tu, tetapi dia dah kira selepas fault tu berlaku kan, dia dah kesan secara orang kata apa, opposite direction, tak boleh. Dia kena satu hala antara generation dengan load. Memanglah mana ada load current tu berlaku flow daripada load ke generator kan. Takkan daripada generator ke load. Jadi dia kena ikut sequence dia. Kalau berlaku dekat E, A tak boleh bekerja sebab dia dah inverse. Dia kena berlaku walaupun dia dekat kan, tapi tak boleh. Mana E maknanya semua circuit breaker ni akan beroperasi. Contohlah, yang mana satulah kan contoh. Tetapi E tak mungkin. Dia dah berada, kalau E bekerja, kalau A bekerja, dia dah bekerja dalam keadaan inverse direction lah. Opposite direction. Okay. So far boleh? Dia dekat pukul 10 juga. Saya ingat boleh habis masa dah 5 minit. 5 minit tipulah. Tengah jam. Last kali kita punya part adalah circuit breaker. Hard breaker adalah awak. Tapi circuit breaker adalah kita punya EPS. Circuit breaker ni senang je kerja dia. A circuit breaker is an electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overcurrent ataupun overload or short circuit. Biasalah dia circuit breaker dia macam switch lah, on off je kan circuit breaker. Its basic function is to interrupt current flow after protective relays detect a fault. Maknanya kita ada tadi protective component kan, circuit breaker, transducer, kemudian kita ada relay. Bila detect aja circuit breaker tu akan beroperasi on off, dia cut off the fault. So dalam yang kotak hitam ni adalah common symbols of circuit breaker. Circuit breaker receive a fault signal from relay. Kita dah sembang tadi kan. And it will cause the network to be open circuited due to the fault section circuit. Biasalah ini dia cerita. Dia ulang-ulang je nak bagi ayat tu awak faham.
Dia memang receive daripada relay kan. Bila dia receive, maknanya dia akan bertindak sebagai pemotong, bukan pemotong lah, maknanya cut off, dia akan on off kan. Apa nama tu, port tu. Bila dia on off je, port tu dapat di-isolatekan daripada tempat-tempat yang tidak mendapat kesan fault. Okay, so far diam tanda setuju tu, contoh. Okay, itu circuit breaker. Okay, satu lagi circuit breaker ni dia ada kriteria dia. Awak ada komponen 3 je tapi dia punya seternya tadi. Circuit breaker ni dia ada kriteria dia. Kriteria yang kita nak must fulfill the following condition. Ada berapa ni? Ada 7. Biasanya saya tak minta yang 7. Mungkin state fault pula. 4 criteria that must be fulfilled by a circuit breaker. List 4 je lah, list. Kalau kata list saja, kalau kata briefly explain. Contoh, awak kena sembang sikit lah. Yang pertama dia kata open and close in the shortest possible time under any network condition. Of course lah. Circuit breaker, kalau dia dapat signal fault berlaku, dia relax aja kan. Contoh dia relax lagi contoh. Itu tak guna lah. Dia kena tak. Yang kedua dia kata kena conduct rated current without exceeding rated design temperature. Apa benda tu? Maknanya dia bekerja dalam keadaan apa yang circuit breaker tu, dia punya rate current, rated value ni kita set berapa? Ini ialah dia kata without exceeding rated design temperature. Ini dia bergantung pada temperature juga kan. Tapi tak payah fikir maksud saya. Yang penting dia kena tengok juga circuit breaker kita tu kan. Kalau surge current kita dalam 10 kilo-ohm, dia hanya boleh detect dalam 8 kilo-ohm, dia tak boleh bekerja lah. Itu maknanya dia yang sendiri yang akan rosak contoh. Kita kena tengok lah set rated berapa yang kita nak. Biasa kita much higher than the current, the overcurrent value lah. Nombor 3 dia kata withstand thermally and mechanically any short circuit currents. Kadang-kadang short circuit ni berlaku, temperature kita akan high. Bukan kita punya temperature high. Of course lah high kan, panas contoh. Tapi sistem kita tu sebab bila berlaku overcurrent kan, maknanya losses tu banyak. Losses tu banyak tu maknanya kita punya komponen dalam keadaan ialah panas kan. Jadi dia kena jenis withstand and thermally and mechanically any short circuit current. Maknanya dia kena tahan lasak lah. Tahan current. Thermally, tahan temperature lah. Itu macam. Nombor 3, nombor 4. Maintain its voltage to earth and across the open context under both clean and polluted condition. Maksudnya ini kita cerita pasal dia punya voltage. Dia detect overcurrent contohlah. Dia kata maintain its voltage to earth. Maknanya grounding systemnya kena bagus lah circuit breaker ni kan. Grounding system dia. Kemudian not create any large over voltage during opening and closing. Dia pula menambah pula. Current kita dah ada 10 kilo-ohm contoh. Dia pula menambah lagi jadi 15 kilo-ohm. Jadi kita tak nak jenis circuit breaker yang inilah create any large over voltage pula. Kita tak tahu. Kita kena dia withstand, dia thermally and mechanically. Kemudian kita kata grounding system dia bagus. Lepas tu kita kata dia tak pula menokok tambah faulty condition tu. Sebab dia pun komponen kan. Kadang komponen ni pun kan saya kata setiap komponen dia ada internal resistance je kan. Jadi kita tak nak dah lah fault berlaku dia pula overheated. Jadi dia nambah pula lagi dia punya faulty condition contohlah. Kemudian circuit breaker kita ni kenalah yang easily maintain. Maknanya senang kita buat dia punya kalau sebelum awak guna komponen tu awak kena adjust kan supaya dia jadi contohlah penimbang berat badan sebelum awak guna awak kena pastikan jarumnya 0 kg lagi kan. Contoh
Kita ayatnya calibration. Maknanya kita tentu ukurkan yang kita punya circuit breaker ni dalam keadaan yang boleh mengambil bacaan, boleh bertindak atau boleh take action lah. Kita tentu ukurkan. Maksudnya kita tak nak circuit breaker kita ni dah dalam keadaan ralat, error. Kita tak nak. Lepas tu of course lah economically kita not too expensive. Contohlah janganlah mahal sangat. Saya tak tahulah mahal tu macam mana. Dia bergantung pada sebab komponen-komponen electrical ni memang costly. Jadi kalau kita ada pembaziran dalam kita nak letak circuit breaker tu kita kat mana, itu maksudnya supaya kita economical, maknanya sistem kita tu bekerja dalam keadaan optimum cost lah. Kita jangan salah letak. Macam juga capacitor bank kan, kita dah belajar capacitor bank ni kalau kita letak dekat dengan generator membazir. Kita kena letak capacitor bank ni dekat dengan kita punya beban. Baru betul. Kalau letak dekat generator dia tak bertindak langsung. Tetapi harga kapasitor tu memang mahal. Walhal dia tak boleh berfungsi pun kalau kita letak dekat generator. Okay. Itu dia makna not too expensive lah. Sikit lagi. Last slide kot. Bukan second last. Yang last kali yang ini you all tepuk tangan nanti. Ini zone of protection. Ini yang saya kata tadi, zoning. Sistem zoning kita. Okay, kalau awak tengok yang kuning ni, fundamental concept is the division. Kita divide sistem kita into zone, protective zone. Kerana maknanya bila kita ada protective zone dekat situ, katalah protective zone yang pertama ni. Contoh yang pertama ni, kita ada zone yang pertama kita ada generator and connecting lead to transformer. Zones are defined. Macam mana kita nak divide zone tu? Ada generator, ada transformer, ada buses, ada transmission and distribution line and motors. Beban lah. Apa sampai zone 10 ni? Dia bagi contoh je. Zone 10 ni transformer and lines ada. Transformer and buses ataupun lines kan. Itu boleh kita kategorikan sebagai satu zone. Kalau yang zone pertama ni kita ada apa? Generator, ada zone pertama ni generator dengan wire je. Contoh zone pertama kan. Jadi kalau kita ada, kemudian kita ada mana yang melibat transformer. Kata zone ketiga. Kita mana zone ketiga ni? Mana dia entah ni. Kita ada generator, kita ada transformer dan kita ada lines. Betul? Jadi kita dah boleh anggap dia sebagai satu zone. Kemudian zone keempat ni, awak tengok yang garis tegak ni buses. Lepas tu kita ada lines. Kan? Kita ada buses and lines. Dah boleh jadi satu zone. Faham tak? Zone kelima ni kita ada lines. Satu zone. Yang ini zone ke-9 ni kalau awak tengok, dia ada motor ataupun loads lah. Lepas tu dia ada lines. Dah boleh jadi satu zone. Kalau awak extend lagi, ada loads, ada transmission line dan ada transformer. Dia dah boleh juga jadi satu zone. Pemilihan zone tu bergantung kepada ini. Zones are defined for, kalau dalam zone tu ada generator, ada transformer. Ada generator or transformer or buses or transmission and distribution line or motors. Itu kan. Okay. Okay, belum. Ni apa benda saya tulis ni? Oh, dah terkeluar. Masuk balik. Itu macam. Patutlah terkeluar. Sorry. Faham ya? Pemilihan zone tu faham ya? Protective zone have the following characteristic. Zones are overlap. Dia overlap. Kenapa dia overlap? Supaya dalam setiap zone ni, kalau kita letak circuit breaker satu, zone, katalah zone 1. Kita letak circuit breaker 1. Jadi tiba-tiba ada fault berlaku dekat zone 2. Jadi zone yang circuit breaker dekat zone 1 ni, dia boleh cover yang zone 2. Kalau dia overlap. Kalau dia tak overlap, dia berasing, dia tak boleh nak cover. Kemudian circuit breaker are located in the overlap region. Ada overlap ni kita letak satu circuit breaker, maknanya macam awak belajar matematik lah. Awak kan belajar apa tindanan, subset, tindanan, set kan semua kan.
Yang bahagian overlap ni kita letak satu circuit breaker supaya jimat dan dia boleh tengok kedua-dua zone. Itu macam. Lepas tu dia kata for a fault anywhere in a zone, all circuit breaker in that zone open to isolate the fault. Faham ya? That's why zoning system is very important supaya kita boleh fokus. Katalah dekat zone 1 dan zone 2 ni berlaku any fault. Maknanya circuit breaker antara dua ni boleh berfungsi. Tetapi zone yang lain tu tak ada kesan langsung. Dia tak melibatkan zone lain. Sebab zone-zone yang lain tu dia dah ada protection dia sendiri. Itu kelebihan zoning system. Zoning system ni kita ketepulkan, kita kelompokkan. Maknanya setiap zone ni ada dia punya komponen. Komponennya terdiri daripada 5 ni lah yang saya sebut dalam kotak oranye ni. Okay, dan bila dia overlap, macam zone 1, zone 2 ni dia overlap. Zone 2 dengan zone 4 ni pun dia overlap. Kita letak satu circuit breaker. Maknanya anything yang berlaku, fault yang berlaku dekat zone tu, antara tu, dia boleh cover. Dan zone 7, zone 9 dia tak ada efek langsung. Dia boleh beroperasi semacam, seperti biasa. Itu zoning dia. Jadi circuit breaker ni, kita letak dalam keadaan zone-zone-zone-nya. Kan. Faham ya? Zoning system. Protection system ni bagus kalau kita, zoning system kita ada, dan kita tahu nak locate kat mana kita punya circuit breaker. Setuju? Dan last kali, the end. The end. Okay, the end. Lagi 5 minit. Any question so far? Dalam minggu ni, saya akan bagi satu soalan retest lah. Siapa nak ambil. Dia tak wajib. Maknanya kalau yang ambil tu, saya ambil yang markah yang dia boleh buat ni lah. Kalau dia tak ambil, saya ambil kira yang test yang pertama tadi lah ya. Memang quite happy lah saya tengok markah untuk test one ya. Tak apa, nanti insyaAllah saya akan bagi dalam minggu ni. Siapa nak repair, siapa tak nak, tak apa, tak ada masalah. Okay. Ada soalan tak untuk yang hari ni punya apa nama tu, kuliyah? Tak ada So kalau nak mantapkan lagi you all pemahaman, you all refer modul yang saya bagi itulah ya. Slide ni just untuk saya summarize kan apa yang penting yang you all have to know. Yang dalam modul tu ada yang you have to know and good to know. Macam kan ada dua benda. Jangan yang you don't know. Contoh kan. Contoh lah ya. Tak ada? Boleh faham ya? Saya harap habislah chapter protection ni. Dah habis. Hari ni dah habis satu chapter. Teori kan. Saya bagi tu yang dia punya intipatinya. Yang dalam modul tu nanti awak baca untuk you punya clear understanding lah. Setuju? Ni macam nampak tu. Janganlah. Bahaya. Kalau tak ada apa-apa, so yang petang dah masuk sekali kat sini. So saya kira sekarang ni dalam saya punya ni ada 84 punya attendance. Ada yang excuse tak? Saya ni ada yang you all kata dia pergi sukan ke, ada tak kawan-kawan you all yang tak join? Contoh tapi saya kan rugi kalau tak join ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, satu, tak ada apa-apa dua, tak ada apa-apa tiga. Clear ya? So siapa nak jumpa saya hari Selasa saya masuk kerja insya-Allah. Okey? Alright, kalau tak ada apa-apa,